Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam sesi belajar dari rumah dengan Cikgu Tisha. Topik kita pada kali ini adalah berkaitan dengan organ dalaman manusia. Apa itu organ dalaman manusia? Organ dalaman manusia adalah organ-organ yang terdapat di dalam tubuh badan kita. Antaranya ialah seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan usus-usus seperti usus-usus kecil dan usus-usus besar. Tapi pada hari ini kita hanya fokuskan kepada organ dalaman manusia yang terlibat dalam sistem pernafasan. Apakah organ dalaman manusia yang terlibat dalam sistem pernafasan? Jom kita tengok. Tada! Organ dalaman manusia yang terlibat dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Anak-anak tahu tak, setiap manusia mempunyai paru-paru dan setiap manusia juga mempunyai dua paru-paru. Satu pada bahagian kiri dan satu lagi pada bahagian kanan. Kalau anak-anak tahu, paru-paru merupakan organ dalaman manusia yang sangat besar dan penting bagi kita. Kenapa paru-paru sangat penting? Antara sebab adalah paru-paru dapat membantu kita bernafas dengan lebih baik. Apa pula fungsi bagi paru-paru? Fungsi bagi paru-paru adalah menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah dengan bantuan hemoglobin. Anak-anak tahu tak, semasa kita bernafas dan semasa kita berhembuskan nafas, keadaan paru-paru tidak akan sama. Contohnya, sekiranya kita tarik nafas, keadaan dan bentuk paru-paru akan berubah, dan semasa kita menghembuskan nafas juga, keadaan dan bentuk paru-paru juga akan berubah. Macam mana tu? Nanti kita tengok dalam aktiviti eksperimen yang anak-anak akan buat dengan cikgu. Sekarang anak-anak dah tahu tentang paru-paru manusia. Paru-paru manusia adalah organ dalaman yang terlibat dalam sistem pernafasan dan berfungsi sebagai menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Macam mana tu anak-anak? Contohnya apabila seseorang tarik nafas dan udara akan memasuki melalui hidung atau mulut dan mula memasuki ke bahagian trakea dan mula memenuhi oksigen ke dalam paru-paru yang menyebabkan paru-paru akan berubah bentuk menjadi paru-paru yang kembang. Dan selepas tarik kita di nafas, seseorang itu mula menghembuskan nafas dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan gas yang tidak diperlukan dalam tubuh badan kita keluar dan menggantikan dengan oksigen. Sebelum kita melakukan aktiviti untuk tengok macam mana rupa dan bentuk paru-paru semasa kita tarik dan hembus nafas, cikgu nak tunjukkan dua gambar yang berbeza, di mana gambar di atas menunjukkan paru-paru yang berwarna merah dan di bawah pula menunjukkan paru-paru yang berwarna hitam. Anak-anak rasa yang mana menunjukkan paru-paru yang tidak sihat? Betul tu, gambar di bawah ini menunjukkan paru-paru yang tidak sihat. Antara punca-puncanya adalah seseorang yang suka merokok, suka mengambil makanan yang tidak sihat seperti makanan ringan, dan terakhir sekali asap daripada kilang juga merupakan salah satu punca kita punya paru-paru boleh menjadi tidak sihat. Macam mana kita nak atasi ni? Macam mana kita nak elakkan paru-paru kita daripada menjadi tidak sihat? Dan macam mana kita nak jaga paru-paru kita supaya sentiasa sihat? Antara cara-caranya adalah dengan tidak merokok, mengambil makanan yang sihat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan terakhir sekali adalah sering exercise untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa sihat dan cergas. Sekarang anak-anak dah tahu apa itu paru-paru, apa fungsi paru-paru dan apa yang menyebabkan paru-paru itu menjadi tidak sihat dan juga cara-cara untuk menjaga paru-paru kita supaya sentiasa sihat. Sekarang kita nak buat eksperimen. Eksperimen apa tu? Macam cikgu cakap tadi, kita nak tengok macam mana keadaan paru-paru kita apabila kita tarik nafas dan hembus nafas. Jom kita tengok. Jom. Hai, kembali lagi kita dalam sesi buat aktiviti di mana kita akan jalankan aktiviti atau eksperimen untuk tengok bagaimana rupa dan keadaan paru-paru semasa kita tarik nafas dan hembus nafas. Sebelum tu, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah botol plastik yang dah dipotong separuh. Cikgu gunakan botol kecil, tak kisah saiz botolnya kecil ke, sederhana ke, besar ke. Janji kita ada botol plastik sebab botol plastik adalah merupakan satu bahan yang paling penting untuk eksperimen ni. Dan seterusnya kita perlukan balon. 3 balon.
3 belon saja. Dan seterusnya kita perlukan gunting dan 2 penyedut minuman. Dan seterusnya kita memerlukan sellotape. Sellotape tak kisahlah jenis apa pun, janji ia boleh melekat dengan baik. Dan sekarang jom kita start. Okey, yang pertama sekali, straw ni ada 2, tapi cikgu hanya perlukan 1 sahaja. Kita guntingkan yang ni. Okey, kemudian bahagian yang dekat sini akan kita gunting sikit bulat untuk masukkan ke dalam ni. Untuk jadikan dia bentuk macam ni. Bila kita dah gunting yang ni, kita gunting sedikit untuk bahagian ni dan masukkan ke dalam ni. Okey, sekejap ya. Okey, dah siap gunting. Kita masukkan yang ini ke dalam yang ini. Kita sekarang dah siap lekatkan ni. Bila kita dah potong satu straw yang ni, kita lekatkan dia jadi digabung. Bila kita dah siap, kita ambil 2 belon ni dan letakkan pada hujung penyedut minuman ni. Bila kita gunting dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam ni dan lekatkannya dengan menggunakan sellotape. Kita lekatkannya menggunakan sellotape. Tada! Okey, lagi satu pula kita masukkan juga. Sama je cara macam tadi. Okey, dan kita lekatkan dia menggunakan sellotape. Okey, dah siap. Kita dah siap lekatkannya dekat straw. Kemudian kita masukkan ke dalam ni. Nampak tak? Kita akan masukkan macam ni. Kemudian kalau terlampau panas sangat straw ni, kita boleh potong. Oops. Kemudian kita lupa satu lagi bahan, iaitu bahannya adalah Play-Doh. Tapi untuk bagi dia duduk betul-betul dekat botol ni supaya dia tak bergerak, kita letakkannya. Kita ambil sikit. Pastikan ia betul-betul melekat, jangan ada sikit pun lubang-lubang kat tepi tu. Kalau nak gunakan penutup botol pun boleh. Penutup botol tu mesti ditebuk pada bahagian tengah dan boleh muat-muat untuk masukkan penyedut minuman tu. Okey, sekarang kita tengok dulu. Pastikan tiada udara yang boleh masuk. Jadi lubang lah kirinya. Okey. Cara, nampak tak? Kita mampatkan dia. Dah siap. Okey. Sekarang ni pula, satu lagi belon. Tapi belon ni dipotong pada hujung ni. Sekarang kita dah siap buat paru-paru manusia. Bila kita dah siap, kita nak tengok pula macam mana paru-paru boleh berubah daripada bentuk asalnya apabila kita tarik dan hembus nafas. Mula-mula anak-anak akan tarik yang belon pada bahagian bawah ni. Okay, jom kita mula. Kita tarik nafas, dia akan paru-paru ni berkembang lah. Bila kita hembus, dia akan mengecil. Okay, kita tarik lagi. Tarik. Dia kembang. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Wow, hebat tak anak-anak?
Dekat sini menunjukkan bahawa sekiranya kita tarik nafas, udara mula masuk ke dalam mulut atau hidung dan terus masuk ke dalam paru-paru yang menyebabkan paru-paru tersebut berkembang apabila diisi dengan udara iaitu oksigen. Dan apabila kita hembus, paru-paru kita akan mengecil di mana karbon dioksida yang merupakan gas yang kita tidak perlukan lagi dalam tubuh badan kita keluar daripada tubuh badan kita yang menyebabkan paru-paru kita mengecil. Apabila kita tarik nafas, paru-paru berkembang. Apabila kita menghembuskan nafas, paru-paru kita mengecil. Tarik. Sekarang cikgu dah selesai tunjuk dekat anak-anak macam mana kita nak buat model paru-paru dan juga tunjuk macam mana eksperimen ini dijalankan. Tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus. Sekarang masanya untuk anak-anak pula yang buat. Okey, selamat mencuba.